umum ya, yang kita sebut tadi, yang saya bandingkan dengan pelaburan antarabang secara Islam sebelum ini adalah perbezaannya ya. Dan juga selain daripada itu, kita melihat bahawa kalau pelaburan antarabang, siapa players dia, siapa institusi yang terlibat. Ya. Jadi kat sini tidak seperti pelaburan antarabang yang dihadkan kepada institusi-institusi bank Islam yang diluluskan. Maknanya institusi yang terlibat hanyalah institusi bank Islam yang diluluskan sahaja. Tetapi juga dalam hal yang kita nak bincangkan seterusnya ni, kita akan dapati bahawa players ataupun pemain-pemain dalam urus niaga instrumen pasaran wang Islam boleh terdiri daripada institusi kewangan dan bukan institusi kewangan. Maknanya kat sini boleh jadi bank dengan bank, boleh jadi juga untuk pasaran wang Islam ni. Tetapi juga lebih meluas, iaitu bukan institusi kewangan. Maknanya kat sini yang saya sebutkan tadilah, ada institusi korporat, ada KWSP dan sebagainya, itu adalah institusi kewangan bukan bank lah. Dia institusi kewangan juga tapi dia bukan bank, tapi bukan juga institusi kewangan. Contohnya bukan institusi kewangan maksudnya apa? Dia bukan bank, dia bukan institusi kewangan bukan bank. Boleh faham ya? Kalau saya sebut boleh faham ya? Tak faham tanya. Kalau institusi bank, macam saya sebut dululah, kita ada bank perdagangan. Contohnya Bank Islam Malaysia Berhad. Kita ada public bank, RHB Bank. Itu semua adalah kategori-kategori yang kita sebutkan sebagai bank. Ataupun nama dia contohnya macam bank yang ada perkataan pelaburan. Ataupun dalam bahasa Inggerisnya disebut, kadang-kadang nama tu dia guna bahasa Inggeris, dia guna perkataan merchant. 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 Merchant bank. Pelaburan, pelabur. Okey. Tetapi boleh juga jadi institusi kewangan bukan bank. Institusi kewangan bukan bank maksudnya macam mana? Contohnya macam kita kata Bank Simpanan Nasional, tabung haji. Itu adalah institusi kewangan bukan bank. Maksudnya dia tidak ditubuhkan di bawah akta yang menyebabkan dia ditadbir urus dengan akta IFSB lah, Islamic Financial Services Act. Jadi dia tak masuk kategori bank. Dia mungkin ditubuhkan di bawah akta koperasi ke, contohnya Bank Rakyat, Bank Kerjasama Rakyat Malaysia. Dia adalah di bawah akta koperasi. Jadi dia tak ditadbir urus di bawah IFSA. Itulah IFSA. Sorry saya sebut IFSB tu salah IFSA bukan IFSB. IFSB tu dia institusi. IFSA, Islamic Financial Services Act. Okey. Contoh yang lain, kalau institusi kewangan bukan bank, contoh lain selain daripada Bank Kerjasama Rakyat Malaysia, iaitu Bank Simpanan Nasional. Itu adalah kategori institusi kewangan bukan bank. Ataupun dia tabung haji. Walaupun kita boleh simpan duit, kita boleh dapat some sort dividen yang panggil, bukan hibah dividen, kadang-kadang sebut dividen tu panggil dividen. Okey. Atau walaupun kita boleh menyimpan di tabung haji, kita tak panggil dia sebagai bank. Sebab dia tidak takbir urus di bawah ataupun istilah yang bahasa Inggeris dia panggil govern lah ya. Tak ditadbir urus di bawah IFSA. Dan dia pun dibentuk bukan di bawah akta yang menyebabkan dia ditadbir urus oleh IFSA. Dia institusi simpanan. Okey. Selain daripada itu, contoh yang lain adalah tadi saya sebut tabung haji. Okey. Contoh mungkin kita kata KWSP, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja. Okey.
kumpulan wang simpanan pekerja, dia diletakkan di bawah institusi kewangan, bukan bank juga. Okey, jadi kat situ kita lihat bahawa banyak pihak yang membantu perkembangan kita kata ekonomi, kewangan, walaupun mereka bukan bank. Itu yang kedua tadi, institusi kewangan. Tapi kat sini dia sebut institusi kewangan dan bukan institusi kewangan. Dan bukan institusi kewangan kat sini maksudnya siapa yang bukan institusi kewangan? Contohnya mungkin awak sebagai syarikat import ekspor. Awak sebagai syarikat import ekspor terlibat untuk menggunakan instrumen pasaran wang. Jadi kat situ awak bukan institusi kewangan. Awak syarikat korporat. Jadi nampak tak? Pemain-pemain dalam pasaran wang Islam adalah lebih luas kalau kita nak bandingkan dengan siapakah players dalam pasaran antarabang secara Islam. Saya harap awak dapat bezakan maknanya kat situ kita kata kat sini kalaulah orang sebut pasaran wang tu umum lah. Tapi kalau orang tu dia bincang lebih lanjut tentang dia bezakan di antara pasaran antarabang secara Islam dengan pasaran wang secara umum tadi, awak dapat bezakan yang mana satu pasaran antarabang secara Islam, siapakah playersnya, apakah instrumen yang terlibat, apakah kekangan dalam pasaran wang antarabang secara Islam, dan apa lebihnya pasaran wang Islam. Contohnya siapa players dia, apa kebaikan yang kita dapat kalau kita menggunakan ataupun terlibat dalam pasaran wang Islam. Contohnya yang lain kita tak perlu tunggu sampai tempoh matang, kita boleh jualkan ataupun kita boleh dapatkan cash kita dengan kita menjual di pasaran sekunder. Okay, ini adalah yang saya katakan instrumen-instrumen pasaran wang Islam. Agak banyak, mungkin ada instrumen lagi yang saya tak sentuh, tapi ini adalah perkara-perkara yang kebiasaannya wujud bila kita bincangkan tentang instrumen-instrumen pasaran wang Islam. Tapi insyaAllah kalau awak baca nanti awak dah dapat gambaran lah, walaupun mungkin instrumen tu tak disentuh, tapi bila awak baca saya dapat gambaran dah, dia sama dengan produk ni, dia sama dengan produk ni dan sebagainya. Okay. Ini semua kita katakan boleh diniagakan di pasaran sekunder. Kita boleh dapatkan cash kembali dengan kita menjualnya di pasaran sekunder. Okay. Kita pergi kepada ataupun kita proceed dengan instrumen yang pertama. Okay, tak apalah saya baca dulu lah instrumen ni. Instrumen pertama adalah government investment issue. Mungkin awak kena buat catatan sikit lah dalam buku awak ke, tak tahulah saya dah kongsikan slide ni. Sama ada awak dah print ke atau sebagainya, saya tak pasti. Tapi bagi saya, kalau awak tak mencatat ataupun awak tak dapatkan, maksud saya buat catatan apa yang kita terangkan nanti, saya takut nanti bila awak nak buat bacaan, awak agak sukar. Sebab biasanya pelajar macam tu, bila tak tahulah saya belajar dulu macam tu lah bila slide saya kosong, saya dah rasa macam apa yang saya belajar sebenarnya. Jadi sebab tu saya kongsikan dulu slide ni, walaupun kita kata sebelum ni ada juga yang saya tak kongsikan, saya kongsikan selepas tu. Tapi bagi saya, at least catatan, awak boleh catat terus dekat buku awak. Mana-mana benda yang saya cakap tapi tak ada tulis kat situ. Sebab tak semua benda yang akan di PowerPoint kan. Okay, government investment issue ni, nama lama dia dulu adalah government investment certificate. Nama lama dia dulu government investment certificate. Certificate tu sijil lah sijil pelaburan kerajaan dulu. Ini government investment issue. Ada yang terjemahkan isu ni adalah sebagai terbitan pelaburan kerajaan. Tapi saya tak tahulah, biasanya orang sebut JI macam tu orang sebut nama bahasa Inggeris dia. Sebab tu ada juga kawan saya tanya kenapa tak guna bahasa Melayu. Saya kata bukan tak nak guna bahasa Melayu, tapi kebanyakan buku bahasa Melayu malah tak ada lah. Kebanyakan buku bahasa Inggeris, awak tengok website dia pun dia tak terjemah
Bila dia tak terjemah, bila tak terjemah, kita terjemah, dia jadi perkara tu tak berapa awak tak well known lah. Maksudnya awak tak berapa bahasa Melayu tu untuk nama-nama ni, produk ni tak berapa dikenali. Bila tak berapa dikenali, apa yang berlaku adalah takut nanti awak dah pernah belajar tapi awak kata tak pernah belajar. Sebab apa? Sebab saya introduce awak dengan nama bahasa Melayu. Sedangkan nama bahasa Melayu tu awak tak familiar. Tapi tak apa. Mungkin kalau kadang-kadang saya akan sebut dalam bahasa Melayu tu awak tulis lah. Tapi biasanya kalau dalam kewangan ni, biasanya kalau dia tak sebut sekalipun dalam bahasa Melayu, ataupun dia sebut bahasa Melayu, dia akan sebut singkatan. Singkatan mesti dia sebut dalam bahasa Inggeris. Contohnya saya sebut kat awak, terbitan pelaburan kerajaan. Terbitan pelaburan kerajaan, kalau kita singkatkan, terbitan pelaburan kerajaan. TPK kan? TPK orang tak kenal. Orang kenal GII. Jadi itulah saya nak cakap macam mana, tapi saya kena inform awal-awal sebab nanti awak kata kenapa puan tak pernah bagi kita orang dalam bahasa Melayu. Ada sebab kenapa saya tak bagi ataupun saya bagi tapi saya tak sebut-sebut saya sekala. Okey. Yang kedua adalah cagamas mudharabah bond. Ataupun bond, tak apalah pelan-pelan lah. Bila saya sebut ni awak tulis, saya siap kan. Cagamas mudharabah bond ataupun mudharabah cagamas. Bond mudharabah cagamas. Ni saya ambil nama-nama ini daripada website dan buku rujukan macam biasalah, tak ada bahasa Melayu. Jadi ambil daripada perkataan tu, betul isi dalam tu kena di translate kan. Cagamas mudharabah bond, CMB. Okey, ataupun yang ni yang ketiga, produk yang lain adalah Bank Negara Monetary Note. Ni singkatan dia. Bank Negara Monetary Notes. BNM note lah. Betul tu. BNM tu BNM. BNM singkatan untuk bank negara. Bank Negara Monetary Note. BN tu Bank Negara Monetary Notes. Okey, yang ni adalah sukuk Bank Negara Ijarah. Kemudian yang ni, kenapa saya terjemahkan bahasa Melayu ni? Sebab nama ni mungkin familiar juga. Dalam bahasa Inggeris dipanggil Islamic Negotiable Instrument. Apa? Singkatan dia ini. Tak apalah, nanti di bawah Islamic Negotiable Instrument ni ada dua pula. Ada dua pula produk bawah ni. Kemudian tu saya kata panjang ni. Accepted bill. Accepted bill I, ini adalah bila sebut I di hujung maksudnya stand for Islamic. Okay. Accepted bill I, ataupun kita kata bil penerimaan. Kalau kita terjemahkan bahasa Melayu, maksudnya bil penerimaan Islam lah I. Okay. Tapi di bawah accepted bill ni kita ada dua. Banyak ni. Ni ada dua, ni ada dua. Awak tambahlah lagi Kemudian kita ada yang terakhir sekali adalah SBA, iaitu Sale and Buyback Agreement. Okay, SBBA ni selalunya orang kenali dengan nama, maksudnya dikenali secara mudah sebagai dulu pensyarah saya ajar apa? Kalau saya ingat lagi kalau SBBA ni dia kata macam Cina buta. Kenapa dia kata Cina buta? Sebab sale and buyback. Kita jual, lepas tu kita beli balik. Cina buta tu macam dia kata, okay serak macam ni just maksudnya sekadar jenaka, lawak jenaka lah. Bukan ni pun supaya student tu ingat. Kan dia kata macam contoh macam Cina buta lah. Kita minta orang tu kahwin dengan si A, minta seseorang tu kahwin dengan isteri dia, bekal isteri dia, dengan harapan dia boleh dapatkan kembali isteri dia, bekal isteri dia. Jadi selepas diceraikan oleh orang yang kahwin tadi, maka dia dapatlah kahwin semula. Dia macam sale and buyback lah. Agreement. Itu pensyarah saya bagi masa saya belajar dulu. Supaya bila saya baca tu saya terus ingat, maknanya sale and buyback tu macam kita minta orang tu lah. Okay. Kita pergi kepada yang pertama iaitu JII.
Okay, saya dah sebut tadi nama awal dia dulu masa dia diperkenalkan pada tahun 1983. Awak boleh recall balik 1983 adalah di mana berlakunya penubuhan Bank Islam Malaysia Berhad. Penubuhan Bank Islam Malaysia Berhad iaitu pada Julai 1983. Jadi tahun yang sama terbitkan ataupun diperkenalkan GII. Kenapa GII ini penting? Disebabkan oleh bila ada Bank Islam perlukan produk pelaburan. Perlu penuhi apa yang menjadi keperluan Bank Negara Malaysia. Kena ada certain pelaburan. Kena ada pelaburan yang bersifat jangka masa pendek. Kena melabur dalam instrumen yang mudah cair. Mudah cair tu maksudnya mudah ditunaikan. Jadi segala instrumen yang ada pada ketika itu adalah instrumen yang tidak patuh syariah. Jadi nak tak nak pada ketika itu Bank Negara perlu memperkenalkan satu instrumen yang patuh syariah supaya keperluan Bank Islam Malaysia Berhad dapat dipenuhi, iaitu dengan memperkenalkan apa yang dipanggil sebagai Government Investment Certificate. Kemudian kita ganti dengan nama baru iaitu Government Investment Issue. Tetapi apa yang menjadi masalahnya adalah bila kita menggunakan Qardul Hasan, kita dapati bahawa Qardul Hasan ini sangat bukan limited. Ada constraint, ada halangan untuk kita niagakan di pasaran kedua. Sebab tu dia kata tidak mampu menjadikan GIC sebagai instrumen boleh niaga dalam pasaran kedua. Maksudnya apa? Macam mana kita nak niagakan satu produk yang berasaskan kepada Qardul Hasan di pasaran kedua, sedangkan kita faham pasaran kedua ni kita akan niagakan mungkin lebih, mungkin kurang. Jadi Qardul Hasan macam mana awak nak niagakan lebih? Sebab Qard Al-Hasan, banyak mana pinjam, banyak tu bayar balik. Jadi kita nak dapati bahawa produk itu tidak berapa tepat kalau kita jadikan dia sebagai produk yang boleh kita niagakan di pasaran kedua. Jadi nak mengatasi masalah ini, apa yang Bank Negara buat adalah tukarkan ataupun kita kata terbitkan produk yang selepas itu yang menggantikan Government Investment Certificate tadi, ubah suai. Apa yang diubah suai dekat Government Investment Certificate itu? Gantikan Qardul Hasan itu dengan Baik Al-Ina. Ni saya sebut ni. Pada tahun 2001, Bank Negara Malaysia menerbitkan GII dengan tempoh matang 3 tahun berjumlah 2.0 bilion, bukan million, bilion. Mengaplikasikan konsep Baik Al-Inah menggantikan Qardul Hasan. Maknanya kat situ supaya kita boleh niagakan produk ini di pasaran kedua. Nampak tak jumlah banyak, betapa kita kata besar jumlah yang diterbitkan oleh Bank Negara, sebab ini adalah keperluan yang perlu dipenuhi oleh bank-bank Islam yang ada di Malaysia pada ketika itu. Dan siapa yang terbitkan? Bank Negara Malaysia. Untuk pihak siapa? Untuk pihak kerajaan. Kerajaan yang punya untuk ni Government Investment Issue ni. Jadi kalau kita boleh revise balik, kita boleh recall balik apa yang kita belajar tentang pasaran wang, kita katakan hari itu bahawa pasaran wang ini adalah sebagai satu sumber jangka masa pendek dana bagi pihak kerajaan untuk proses menunggu mendapatkan cukai. Ini ayat saya lah, menunggu mendapatkan cukai tu. Maknanya kat situ awak boleh recall balik, boleh dapatkan balik maklumat yang berkaitan dengan fungsi pasaran wang. Sebab apa kita perlukan Government Investment Issue? Sebab kerajaan pun kadang-kadang kekurangan orang panggil cash ataupun ialah duit lah. Jadi kalau nak tunggu cukai mungkin ambil masa, tapi produk-produk begini boleh menjadi satu bentuk dana jangka pendek untuk menunggu kutipan cukai. Itu ayat yang cantik sikit. Maksudnya nak menunggu kutipan cukai tu, maka kerajaan dapat dana jangka pendek melalui terbitan-terbitan kerajaan yang diterbitkan oleh siapa? Oleh Bank Negara Malaysia bagi pihak kerajaan. Okey.
Kita pergi kepada instrumen yang kedua adalah Bank Negara Monetary Notes. Bank Negara Monetary Note. Notes ni maksudnya kat situ apa? Ada yang terjemahkan sebagai apa? Nota. Okay, sorry. Saya nak sebut bill tadi. Note ni kalau terjemah dia sebagai nota lah. Kalau bahasa Melayu, kalau negotiable adalah boleh runding. Nota boleh runding bank negara. Macam itulah ataupun macam tu Okey. Untuk tujuan pengurusan kecairan dalam pasaran kewangan Islam. Kenapa diperkenalkan? Diperkenalkan untuk pengurusan kecairan. Maknanya kat sini semua nota-nota ini boleh dibeli oleh bank-bank Islam untuk memenuhi keperluan apa yang disyaratkan oleh Bank Negara Malaysia. Sebab apa? Tempoh matang instrumen ini adalah 1 hingga 3 tahun dan dia boleh dipercairkan dengan mudah, iaitu boleh diniagakan di pasaran kedua. Penerbitan Bank Negara Monetary Note baharu sama ada berasaskan pendiskanan atau kupon basis bergantung kepada permintaan pelabur. Okey, maksudnya apa? Maksudnya di sini adalah bank, bila saya sebut pada awak nota ini boleh diniagakan, maksud awak kena faham Bila saya maksudkan bahawa nota ini boleh diniagakan, maksudnya nota ini mestilah satu sijil yang kita bentukkan dia dalam keadaan dia adalah istilahnya apa? Kita Allah Akbar. Maksudnya apa? Proses yang okay. Saya nak revise sikit dulu sebelum awak saya bawakan produk ini secara khusus. Okay. Dia macam ni. Cuba kita bayangkan kita ada sehelai kertas. Kertas tu boleh tak saya jual? Boleh. Tapi saya jual mungkin 10 sen. Sebab nilai kertas itu hanya 10 sen. Tetapi kenapa saya jual satu kertas itu dengan nilaian 10,000? Kenapa saya jual dengan harga 5,000? Kenapa saya jual dengan harga 1,000? Sebab kita dah jadikan kertas itu sebagai syahadah ad-dain. Okey, boleh tak sesiapa tolong terjemahkan? Apa maksud syahadah ad-dain? Terjemah best ni, apa harfin biharfinnya? Syahadah ad-dain. Sijil hutang. Penyaksian hutang lah. Apa dia? Sijil hutang silap. Sijil hutang. Okey. Syahadah ad-dain tu maksudnya sijil hutang ataupun kita boleh kata macam some sort macam kalau kita pergi dalam sikit kita macam bukti, betul tak? Bukti satu hutang lah. Satu apa? Bukti hutang lah. Sijil hutang tu maksudnya macam kita kata sijil kelahiran. Bukti kelahiran tu lah. Itu kan. Sijil hutang ataupun ni. Okey. Sijil hutang. Maksudnya bila awak sebut sijil hutang, kat situ ada tak kontrak baik undai? Sorry, boleh tak kita laksanakan baik undai dengan syahadah ad-dain tadi? Sorry. Boleh tak? Boleh Puan. Boleh Puan. Okey. Faham kan? Maksudnya kalau nanti saya nak buat nak jualkan kertas tu boleh lah sebab kita dah jadikan dia sebagai syahadah ad-dain. Maksudnya kita dah melalui proses di mana dia bukan sekadar kertas semata-mata. Tetapi dekat situ dia adalah bukti hutang, syahadah ad-dain. Jadi begitu juga dengan Bank Negara Monetary Note tadi. Maknanya kat sini sama ada masa diterbitkan itu nilaian pada kertas itu mungkin 1,000. Tetapi masa berlakunya proses baik undai. Maksudnya sekarang dah ada syahadah ad-dain. Syahadah ad-dain itu namanya Bank Negara Monetary Note. Okey. Kemudian Bank Negara Monetary Note itu dijualkan kepada siapa? Contohnya yang beli itu contohnya Bank Islam yang beli, BNB yang beli. Okey. Bila BNB yang beli, dia beli mungkin pada kertas itu nilaiannya tulis 1,000 tapi dia beli dengan harga 950. Jadi bila 950 bermaksud bahawa adanya berlaku pendiskaunan.
Ini yang disebut sebagai ni kalau awak baca buku dia disebut sebagai discounting. Sorry. Dia disebut sebagai, kalau awak baca buku, yang buku biasanya kalau tulis dalam website ke apa, dia tulis discounting basis. Discounting basis maksudnya harga jualan itu telah didiskaunkan. Maknanya kalau lah contoh ni saya bagi tahu bila saya sebut syahadah adain tu, pada syahadah adain tu nilai kertas hutang tadi ditulis dengan contohnya 1,000. Itu kita panggil dia sebagai face value. Nilai muka. Nilai muka maksudnya pada muka kertas itu nilainya adalah 1,000. Tapi dijual dengan harga 950. Bermaksud ada pendiskaunan. At discounting basis. Atau mungkin juga berlaku di mana B&M dia menawarkan apa yang dipanggil sebagai kupon basis. Ini bergantunglah Biasanya kupon basis selalunya ada pada mana-mana kita kata nota yang ada ijarah. Tapi tak tahulah, ini kena tengok balik kupon basis bergantung kepada permintaan pelabur. Tapi biasanya nak selamat biasanya kebanyakan syahadah adain ataupun apa-apalah nota ke bil ke, sebab tu saya sebut syahadah tu apa yang bersifat nota sijil hutang tadi, kebiasaannya untuk memudahkan biasanya kita akan guna perkataan pendiskaunan at discounting basis. Sebab biasanya syahadah adain yang diterbitkan kemudian dijualkan itu biasanya discounting basis. Sebab apa? Sebab kalau ada kupon dia jadi takut nanti dia jadi macam kupon dia macam adalah kaedah-kaedah yang dibuat, tapi biasanya kalau konvensional dia memang guna kupon lah. Biasa kupon ni dia dekat lah. Bila kupon ni maksudnya bila kita kata contoh ini yang saya sebut yang konvensional punya awak beli sijil hutang konvensional tu sijil hutang konvensional tu dengan harga 1,000. Seumpama awak memberi pinjam kepada bank negara 1,000. Kemudian bank negara telah menjanjikan kupon basis ataupun nilai kupon. Nilai kupon kepada awak mungkin 1 tahun 600, 1 tahun 400. Jadi seumpama di situ ada kupon basis, dia dekat dengan riba. Sebab apa? Dah bagi pinjam 1,000, jadi setiap tahun itu kita dapat lebihan 600. Jadi sebab tu kebiasaannya mana-mana syahadah adain yang kita yang Islamik dia jarang ada kupon basis kecuali mungkin ijarah. Yang mana kontrak yang berasaskan pada ijarah dia ada kupon basis sebab merujuk kepada ijarah punya perolehan. Jadi nanti kita lihat baliklah yang ni. Cuma yang ni saya sebutkan dulu pendiskaunan ni biasanya yang ni kita guna diskaun. Jadi awak fahamkan bahawa kalau saya sebut pendiskaunan tu bukan diskaun dia macam diskaun baju juga, tapi kat sini diskaun di sini merujuk pada kalau harga pada nilai muka tu 1,000 dia jual dengan harga kurang daripada 1,000. Tapi bila kita tebus balik syahadah adain tadi, kita tebus balik contohnya bank negara monetary note tadi ataupun kita tebus balik apa-apa yang bersifat instrumen hutang tadi, maka kita akan dapat seperti mana yang tertera pada face value. Face value, kalau face value adalah 1,000, kita akan dapat balik 1,000. Itu maksudnya. Okay. Kemudian jaga emas mudharabah bond. Ini pun sama, maksudnya still juga syahadah adain juga. Maknanya kita boleh jualkan kepada orang syahadah adain ini. Bila kita jual tu maksudnya berlakulah apa yang dipanggil sebagai pelaksanaan kontrak buy on dain. Jual beli hutang. Okey, CMB ataupun jaga emas mudharabah bond ini bila diperkenalkan iaitu pada tahun 1994, lebih kurang 10 tahun daripada penubuhan Bank Islam Malaysia Berhad. Okey, kalau kita lihat kepada sejarah kenapa jaga emas mudharabah bond itu ditubuhkan ataupun diterbitkan, diwujudkan. Diwujudkan untuk membiayai pembelian hutang perumahan Islam.
daripada institusi kewangan yang menawarkan pembiayaan perumahan Islam kepada orang ramai. Okey, saya explain dulu supaya awak nampak, awak bukan setakat baca tapi awak nampak inilah yang dikatakan sebagai jaga emas mudharabah bond. Okey, maksudnya macam mana? Macam ni. Okey, kita kata let's say lah kita semua dalam PS02 hari ni dalam kelas ni semua beli rumah. Kita beli rumah dengan Bank Islam Malaysia Berhad. Okey. Beli rumah dengan Bank Islam Malaysia Berhad untuk tempoh 20 tahun. 25 tahun contoh. Okey, 25 tahun kita beli rumah tu, kita andaikan semua beli rumah yang sama lah ya, harga sama. Okey. Jadi kita andaikan dia guna istilah macam ni ya. Semuanya membeli rumah, kita semua ni beli rumah, harga rumah sama, kemudian tempoh masa untuk pembelian rumah juga 25 tahun sama. Kemudian cuba bayangkan, Bank Islam terpaksa mengeluarkan contoh satu jumlah ataupun amount yang sangat besar untuk bayar kepada developer, kepada pemaju. Jadi agak-agak awak macam mana Bank Islam nak survive? Dia bayar banyak ni pada pemaju. Lepas tu dia kena tunggu perolehan daripada kita ataupun dapat balik duit yang dikeluarkan kepada pemaju tu untuk tempoh 25 tahun. Agak-agak awak panjang ke tak tempoh tu? Mestilah panjang kan, 25 tahun. Kalau ada anak tu dah nak kahwin dah. Maksudnya betapa panjangnya tempoh pembiayaan tersebut. Okey, jadi apa yang berlaku adalah dalam hal ini yang saya nak highlightkan adalah proses yang dipanggil sebagai proses sindikatkan. Bukan setakat jenayah yang sedikit-sedikit ni je, tapi hutang juga boleh disindikatkan. Ini saya jumpa perkataan baru juga, taklah baru masa saya belajar tu saya fikir kenapa dia guna perkataan sindiket. Maknanya sindiket di sini maksud kita kumpulkan semua. Hutang tu dikumpulkan semua, disindikatkan, dan kita andaikanlah bila disindikatkan maka hutang yang terkumpul adalah sebanyak 40 bilion contoh. Hutang yang terkumpul adalah 40 bilion. Okey. Kemudian nak buat macam mana ni? Okey. Ada pihak yang namanya Cagar Emas Berhad. Cagar Emas Berhad ni saya rasa dia boleh search. Dia syarikat apa? Dia syarikat dia memang syarikat mortgage lah. Maksudnya cagaran lah, cagar yang beli barang, beli macam ni lah. Cuma apa yang saya nak highlightkan di sini adalah bila disindikatkan hutang tersebut, jadi hutang tersebut telah disandarkan kepada satu aset. Aset apa? Rumah kita ni semua. Okey. Dia jual pada siapa? Bank Islam Malaysia Berhad dia jual pada siapa? Dia jual kepada Cagar Emas Berhad. Okey, apa yang dia jual Aizat? Apa Bank Islam Malaysia Berhad jual pada Cagar Emas Berhad? Aizat ada tak? Assalamualaikum. Aizat ada tak? Ada Puan. Okey. Apa yang Cagar Emas jual? Sorry, apa yang Bank Islam Malaysia Berhad jual kepada Cagar Emas? Aset tu Puan. Aset pula. Aset. Sharifah kata aset. Okey. Orang lain nak tolong tak Aizat ni? Jual hutang Puan, sijil hutang. Sijil hutang. Siapa ni? Muhammad apa? Tak nampak Muhammad. Hadi. Muhammad Hadi. Okey, Hadi kata jual apa? Sijil hutang? Jual hutang tu. Jual hutang ke jual sijil hutang? Jual hutang kot, jual hutang.
Jual hutang. Okey. Hadi kata jual hutang. Okey. Betul Hadi, jual hutang. Jual hutang yang telah disindikatkan. Kepada siapa? Kepada Cagamas Berhad. Okey, sekarang saya minta maaf, saya sebenarnya banyak kali dah bila saya nak mengajar subjek ni kat sini, saya nak ingat nak pergi dapatkan bahan dalam YouTube ke. Lepas tu saya nak kongsikan dengan awak, tapi nanti tak apa kalau nanti kawan-kawan awak kat YouTube ke dia jumpa kita kata modus operandi ke apa ke, boleh kongsikan dalam grup supaya kita boleh nampak kat situ. Maknanya kat situ yang dijual adalah hutang. Okey? Yang dijual adalah hutang, yang beli siapa? Cagamas Berhad. Sekarang bila dia jual hutang, nak tak nak dah berlaku dah buy undan sebab jual beli hutang ni. Sebab bukan jual aset tapi jual hutang. Tapi bila kata jual hutang nak kena beli secara tunai, barulah kita boleh elakkan daripada berlakunya riba. Kalau kita kata Cagamas Berhad beli juga tapi secara hutang juga, maka pada kita itu dah berlaku apa yang dipanggil sebagai bai'ul kali bi kali. Cuba tengok, cuba search. Bai'ul kali bi kali tu maksudnya jual hutang dengan hutang. Itu memang tak boleh, memang riba. Okey. Jadi apa yang kita boleh highlightkan di sini adalah kena beli secara tunai. Jadi bila nak beli secara tunai, macam mana Cagamas nak dapatkan duit sebanyak, contohnya tadi bila disindikatkan 40 bilion. 40 bilion. Cuma dalam hal ini dijual kepada Cagamas bukan 40 bilion, walaupun hutang yang tertera adalah 40 bilion. Saya kata tadi at discount basis, discounting basis. Maksudnya dijual dengan harga, contoh tadi 40 bilion dijual dengan harga 30 bilion. Okey, tapi macam mana Cagamas nak dapatkan 30 bilion tu? Siapa nak tolong jawab? Sebab awak dah belajar sebenarnya dalam produk deposit. Siapa nak tolong jawab? Betul tak? Betul tak awak dah belajar dalam produk deposit? Betul Puan. Okey. Macam mana? Macam mana Cagamas nak dapatkan duit untuk bayar kepada Bank Islam Malaysia Berhad sebanyak 30 bilion? Jual balik mungkin. Jual balik apa tu? Apa tadi, hutang? Atau bagi hutang macam tu. Macam mana? Okey, tak apa. Orang lain? Macam mana ni? Dah belajar ni semester lepas? Saya cuba buat. Ya, tak apa. Dia akan sediakan hutang tersebut, kemudian jual kepada pelabur ataupun pasaran kedua. Okey, sekejap sekali lagi macam mana? Cagamas akan buat satu sijil hutang tu, kemudian jual kepada pelabur lain. Pasaran sekunder. Pasaran sekunder. Okey, kita fikir S2, kita fikir sikit. Fikir macam mana? Adik dah fikir tadi. Tadi kawan-kawan dah fikir. Okey, sekarang ni kita cuba fikir. Macam mana kita nak relatekan dengan Cagamas Mudharabah Bond? Daripada soalan saya tadi. Dekat mana berlakunya Cagamas Mudharabah Bond? Saya tanya ni sebenarnya sebab awak dah belajar produk deposit. Jadi paling kurang pun walaupun awak tak ingat sangat, tapi saya sebenarnya nak memberikan clue pada awak. Okey. Maknanya apa yang awak belajar ni tak awak ingat lah sebenarnya awak dah belajar. Cuba awak buka produk deposit, ada awak dah belajar. Okey. Sekarang ni bila Bank Islam Malaysia Berhad nak jual kepada Cagamas kena beli secara tunai. Jadi bagaimana Cagamas nak dapat duit sebanyak lebih kurang dalam 30 bilion tu?
Sebab dia kena bayar secara tunai kepada bank Islam. Sebab sekarang dia beli hutang. Hutang daripada perspektif Islam, kalau nak beli, kena beli secara tunai. Tak boleh beli secara hutang. Kalau jadi beli secara hutang, saya ulang sekali lagi, akan jadi balul kali bikali. Jadi kat situ akan lahirlah apa yang dipanggil sebagai riba. Okey. Jadi nak beli secara tunai, apa yang dia buat adalah dia strukturkan satu produk ataupun dia kita kata isukan produk apa? Produk cagar emas mudharabah bond yang mana nilai 30 bilion itu akan dipecahkan. 30 bilion itu akan dipecahkan kepada berapa unit sijil yang diperlukan. Contohlah kita kata, ni sebab kena cari balik masa peringkat awal tu berapakah nilai satu muka nilai sijil. Kalau contohnya, kalau ni saya beri contoh je Kalau 30 bilion bahagi dengan satu nilai sijil 5,000. Dapat berapa sijil? Itu awak calculate sendirilah. 30 bilion 30 bilion bahagi dengan 5,000. Okey. Jadi berapa sijil yang dikeluarkan? Jadi sijil yang dikeluarkan itulah yang akan dijual. Sijil itu sebenarnya syahadah adain lah. Dia sandar kepada aset apa? Aset rumah lah. Sebab tu dalam perbincangan apa bond ini ataupun sukuk ini, dia ada isu juga sebab kita sandarkan beberapa kali kepada aset yang sama. Masa kita bank Islam nak jual tu pun dia sandarkan pada aset yang sama. Masa cagar emas mudharabah bond nak jual sukuk pun ataupun bond pun dia sandarkan pada aset yang sama, iaitu rumah awak, rumah kita sama. Okey. Jadi dah pecah-pecahkan kepada sijil tu, sijil itu dijual kepada investor ataupun pelabur. Pelabur apa? Jadi pelabur yang beli tu kita kata pelabur cagar emas mudharabah bond lah. Dia beli bond mudharabah cagar emas. Dan terkumpullah 30 bilion tadi. Bila dah terkumpul 30 bilion tadi, maka cagar emas bolehlah bayar kepada Bank Islam Malaysia Berhad. 30 bilion secara tunai. Okey. Cuma kita kena fikir pula, namanya mudharabah. Mestilah ada perkongsian untung. Perkongsian untung antara siapa? Pelabur dengan cagar emas lah. Kat situ. Jadi pelabur mungkin kat situ yang saya ingat lagi masa pensyarah saya ajar, dan kalau saya dirujuk di dalam artikel pun masih lagi yang sama, iaitu 90% adalah pelabur. 10% adalah cagar emas. Boleh faham Boleh Puan. Ya. Maksudnya kat tangan pelabur tu ada bond je lah. Ya. Okey. Ataupun kat sini bond Islam lah bond mudharabah ni lah Sijil lah. Syahadah tu saja. Betul Boleh? Boleh tak? Boleh ke tak boleh? Boleh Puan. Okey, andai kata, soalan saya, andai katalah saya tak nak pegang. Okey, soalan saya nak tanya Irfan. Saya tak nak pegang. Saya dah beli ni bond mudharabah cagar emas ataupun cagar emas mudharabah bond. Saya tak nak pegang. Saya nak tunai. Apa yang boleh saya buat? Irfan. Maksud Puan ulang balik? Saya dah beli dah cagar emas mudharabah bond, tapi saya tak nak tunggu sampai nanti pemotang. Saya nak cash saya segera. Apa yang boleh saya buat? Saya tak pasti lah Puan. Tak pasti. Irfan, awak dengar tak kelas saya daripada awal tadi? Dengar. Dengar. Okey, lepas ni kena ingat betul-betul Saya nak dengar ada jawapan daripada orang lain. Lepas ni kalau jawapan orang lain tu betul, awak lepas ni kena ingat betul-betul. Sebab apa? Awak kena faham benda ni supaya nanti awak tak akan rasa macam awak tak perlu bergantung pada nota pun untuk awak faham semua perkara. Awak dah faham dah konsepnya macam mana,
dia pergi kanan ke kiri ke depan ke belakang, dia hampir sama saja. Dia tak susah pada awak. As long as awak faham dia punya intipati dia yang secara tepat. Yang masalahnya sebab awak tak faham intipati dia tu. Okey, saya nak tanya orang lain dulu. Okey, Siti Khadijah. Siti Khadijah. Akilah. Saya ni kelas saya ni, saya macam daripada pagi tadi lagi semua orang macam Asyik kalau awak ni saya dah makan tengah hari je. Pagi tadi dia orang memang kena marah sungguh-sungguh orang ni. Okey. Akilah. Ya, saya puan. Okey. Apa yang boleh saya buat? Saya dah beli dah buah motor baca kemas. Tapi saya tak nak tunggu sampai tengok matang. Saya nak dapatkan cash semula. Apa yang saya boleh buat? Puan jual balik lah. Jual kat mana? Puan jual balik kepada pada siapa? Sekejap. Kepada, kalau puan dah beli, so puan boleh jual balik pada BIMB puan. Sekejap, saya bening puan. Apa ni? Pastilah puan. Tak pasti. Okey. Kalau dalam kelas memang dah semua nak kena berdiri dah ni. Okey, Syarifuddin. Syafiruddin. Syafiruddin ada tak? Muhammad Syafiruddin. Ke Syafirul? Muhammad Syafirul. Saya tak nampak yang hujung Syafirul ada? Ya, Wan. Apa yang saya boleh buat? Jual balik kepada siapa yang nak beli ke? Jual balik pada siapa yang nak beli. Okey, siapa nak tolong saya? Nak tunjukkan bahawa saya ajar ni awak tak faham ke apa sebenarnya? Kan saya cakap Saya seorang-seorang jumpa ni. dia, Wan. Siapa? Badrul. Badrul, okey Badrul. Jual semula bond tersebut kepada institusi kewangan yang menawarkan perbankan Islam. Okey Badrul jawab macam tu. Tak apa, terima kasih kerana cuba walaupun saya tak sebut nama. Alhamdulillah ada respon. Saya nak macam tu sebenarnya. Okey, tapi saya nak jawapan lain. Ada lagi tak jawapan lain? Saya cuba pun. Okey, ada. Jual balik CJ tu dekat Cagamas tapi dengan harga diskaun. Okey. Ada lagi tak jawapan selain daripada jawapan Hadi bagi? Tak, dia ada dah isi kat situ tapi tak tepat. Dan kalau diteliti dia salah. Ada perkara yang betul tapi ada perkara yang betul-betul salah kat situ. Jual Saya dekat nak pelabur try, lain dengan harga diskaun. Siapa cakap nak cuba tadi? Saya jual apa, sijil hutang tu kepada pelabur lain dengan harga diskaun. Betul ke puan? Betul. Di mana? Apa? Di mana? Di mana? Di mana? Tak pasti. Di mana maksud puan apa? Di pasar mana? Oh, pasar sekunder. Ya, betul Hafizah. Okey, terima kasih. Okey, saya dah cakap tadi kan. Jadi kalau nak marah pun terasa penat. Jadi tak apalah. Saya dah sebut tadi kan, di peringkat awal tadi, baru je kejap tadi saya sebut. Apa lebihnya pasaran Islam dengan pasaran interbank, pasaran Islamic Interbank Money Market ataupun pasaran antara bank secara Islam dengan pasaran wang Islam adalah kerana produk-produk pasaran wang Islam ini adalah lebih fleksibel. Saya dah sebut tadi, lebih fleksibel. Tidak perlu menunggu tempoh matang untuk dapatkan kembali wang yang telah dilaburkan. Hanya perlu menjual produk
produk itu di pasaran sekunder untuk dapatkan cash semula. Saya baru je cakap. Tak sampai 1 jam. Tak sampai 1 jam saya sebut tadi. Itulah beza di antara Islamic Interbank Money Market yang awak belajar 2 minggu lepas dengan apa yang awak belajar hari ini. Maknanya kalau awak sebagai seorang pelabur tidak mahu menunggu tempoh matang untuk dapatkan balik apa yang telah awak laburkan, tak ada masalah. Awak boleh jual kembali. Kembali kepada siapa? Tak boleh jual pada penerbit. Okey, jawapan Hadi tadi ada silap. Saya sebut tadi, ingat Hadi? Selepas ini kita tak boleh jual kepada penerbit. Kita tak boleh tuntut pada penerbit sebab penerbit hanya akan menerima kembali instrumen dia apabila tempoh matang. Siapa yang boleh kita jual? Kita jual kepada investor lain. Di mana kita nak jual tu? Kita jual di pasaran sekunder. Selepas ni saya tak nak lagi ada yang tak ingat benda tu. Memang ada produk yang tak boleh kita niagakan, tapi biasanya itu adalah sangat limit. Maksudnya sangat terbatas. Maksudnya produk yang tak boleh diniagakan ini jarang nak wujud. Sebab apa? Sebab itu akan menyukarkan pelabur. Sebab pelabur ni mungkin hari ini dia ada lebihan, dia adalah surplus unit. Tapi minggu depan mungkin dia defisit unit. Jadi dia perlu segera dapatkan cash. Dekat mana dia nak jual? Dia bukan macam jual barang biasa. Kita kena jual di tempat yang betul. Di mana? Di pasaran sekunder. Siapa yang akan beli? Pelabur juga yang akan beli. Itulah nature produk yang sifatnya hutang. Kita tak boleh tebus selagi belum sampai tempoh matang. Jika sekiranya dah sampai tempoh matang, kita boleh tak niagakan di pasar sekunder? Jawapan dia tidak boleh. Kita kena tebus pada siapa? Tebus pada penerbit. Awak dah semester 5 Okey. Awak kena tebus daripada penerbit. Itu sifat dia. Lepas ni saya tak nak lagi awak silap perkara-perkara asas yang macam ni. Maksudnya sebab tu saya tekankan tadi, saya tunggu jawapan awak. Walaupun saya rasa macam kadang-kadang saya kata buat apalah saya nak tunggu, tak tentu lagi awak nak respon ke tak. Tapi tak apalah. Sebab selagi mana awak tak respon, saya tak tahu setakat mana kefahaman awak. Jadi tak apa. Lepas ni pastikan awak dapat intipati apa yang saya ajar. Mungkin tak dapat semua, tapi dapat intipati apa yang saya nak sampaikan. Jadi kat situ cuba dapatkan apa sebenarnya produk ni. Oh, produk ni boleh diniagakan. Niaga kat mana? Pasaran sekunder. Bila kita tak nak produk tu lagi, tapi kita nak cash. Okey. Semua produk ni boleh tebus. Boleh diniagakan. Sebab kita dah mention tadi kan di awal tadi. Kecuali dia ada statement tak boleh. Okey, sukuk Bank Negara Malaysia Ijarah. Sukuk Bank Negara Malaysia Ijarah. Dia mention dekat sini ijarah, maksudnya kontrak yang diaplikasikan dalam sukuk ini adalah ijarah. Tadi mudharabah, ini adalah ijarah. Okey, siapa yang menjadi penerbit kepada sukuk ini? Yang menjadi penerbitnya adalah Bank Negara Malaysia. Kalau saya tanya Cagar Mas Mudharabah Bond, siapa menjadi penerbit kepada Cagar Mas Mudharabah Bond? Cagar Mas Berhad yang menjadi penerbit. Penerbit itu maksudnya issuer. Issuer itu maksudnya, issuer itu penerbit lah bahasa Melayu. Issuer, penerbit maksudnya orang yang jual. Orang yang kita kata, penjual tak semestinya penerbit saya ikut awak salah Penerbit ni maksudnya orang yang initiate produk tu lah, macam kita lah. Kalau kita kata saya ni initiate buat apa? Saya buat produk, satu produk. Jadi produk tu terus saya punya. Tapi saya mungkin jual pada Ali kemudian jual pada Ahmad jual pada Aminah. Kan? Okey? Boleh Okey, mana tadi? Jadi kat sini siapa jadi penerbit? Bank negara yang menjadi penerbit. Okey. Kita kena identify. Kita kena pasti siapa penerbit kat sini. Penerbit adalah Bank Negara Malaysia, tetapi saya nak highlightkan juga sebelum tu sebab dia adalah sukuk. Sukuk boleh tak tulis dalam buku awak satu nama?
SPV. Boleh tak awak tulis macam ni? SPV. SPV Saya tak tahu nak terjemahkan dalam bahasa Melayu apa, tapi SPV ni maksud ditulis sebagai dalam penuhnya tulis sebagai special. Saya rasa awak pun dah tahu ini, awak dah belajar dalam product deposit secara tak langsung awak dah belajar sebenarnya. Sebab saya ulang ni sebenarnya, special purpose, sebab dia ada dalam saya punya syllabus, purpose vehicles. Okay, ni punya singkatan dia adalah ni Okay, SPV. Okay, sekarang ni macam ni Kita ada Bank Negara Malaysia. Ada Bank Negara Malaysia. Kemudian kita kena ada SPV. Kita kena ada SPV. Okay. Siapa SPV kat sini? SPV ni orang yang akan uruskan create ataupun initiate suku ataupun bond, menjualnya kepada investor ataupun pelabur. Kena ada satu pihak yang khusus, walaupun mungkin pihak itu adalah pihak yang sama dengan BNM. Okay. Jadi sekarang SPV itu Bank Negara wujudkan dengan nama apa dia? Ni. Bank Negara Sukuk Berhad. Okay, boleh ya? Bank Negara Sukuk Berhad. Dia bertindak sebagai SPV yang menguruskan pembiayaan aset bank negara yang dibeli kemudian sewakan kepada bank negara. Itu tugas dia sebagai SPV. Dan sebenarnya kalau kita lihat pun SPV ni, sebab namanya bank negara pun, maksudnya bank negara ada hak lah, ada kita kata power lah, ada authority lah nak campur tangan sebab dia juga. Tapi syarat untuk terbitkan sukuk memang kena ada SPV. Maksudnya kena ada pihak yang khusus dipertanggungjawabkan untuk uruskan aset yang dibeli, uruskan sewaan sebagainya. Okey, sebelum wujudnya sukuk Bank Negara Malaysia Ijarah ni, saya nak highlightkan dulu. Saya terpaksa cerita daripada belakang tau. Sebab apa? Sebab kalau saya terus cerita depan ni, awak tak dapat nak relate kan? Kenapa pula lah orang tu jual lepas tu sewa pula? Okey, saya bagi contoh macam ni. MAS, Malaysian Airline System. Okey, aset yang dia ada adalah kapal terbang, aircraft, ada kapal terbang. Okay. Kemudian kapal terbang dia tu memang dia nak guna, tapi apa yang menjadi masalahnya, dia perlukan tunai. Tunai itu diperlukan untuk dia istilahnya dia perlukan tunai itu untuk dia buat maintenance kapal terbang tadi. Okay. Dia perlu kapal terbang, tetapi dia perlu buat maintenance kapal terbang tu. Cuma sekarang dia tak ada duit. MAS tak ada duit. Jadi apa yang MAS boleh buat adalah, ni saya bagi contoh supaya mudah MAS, awak nampak MAS tu. Okey, nampak kapal terbang tu. Okey. Kemudian apa yang MAS perlukan adalah duit cash. Jadi apa yang MAS boleh buat adalah MAS jualkan aset itu kepada pihak yang lain. Pihak yang lain itu beli, tapi pembelian itu nak beli aset tadi mesti secara tunai dan dia terbitkan sukuk. Terbitkan sukuk, investor pun belilah sukuk tadi. Sukuk tadi berasaskan pada ijarah. Jadi sekarang aset itu dah milik investor. Yang mengurusnya adalah SPV. Kemudian SPV tadi akan sewakan kembali kepada MAS. Untuk digunakan kapal terbang tu. Jadi MAS pun bayarlah. Mungkin dah perjanjiannya bayar sebulan ya, setiap bulan ke, bayar 4 bulan sekali ke, 3 bulan sekali ke, itu ikut perjanjian. Macam ni juga dengan sukuk Bank Negara Ijarah, iaitu dia perlukan tunai. Sebab tu dia kata kat sini Bank Negara menjual asetnya kepada Bank Negara Sukuk Berhad. Bank Negara Sukuk Berhad ini adalah SPV pada keperluan kecairan Bank Negara. Ayat dia ya.
pada keperluan kecayaan bank negara. Sebab apa? Bank negara perlukan duit, cash. Tapi sekarang apa yang dia ada aset. Tapi aset tu adakah dia nak jual aset tu? Tak, dia masih perlukan aset tu. Jadi apa yang dia buat adalah dia jual aset itu kepada siapa? Kepada SPV yang telah dibentuk ataupun diwujudkan. SPV itu namanya apa? Bank Negara Malaysia Sukuk Berhad. Jadi setelah dibeli aset itu oleh SPV yang namanya BNMSB, Bank Negara Malaysia Sukuk Berhad pun membayar secara tunai harga jualan tersebut menggunakan hasil jualan sukuk. Jadi saya sebut tadi macam awak relate dengan apa yang mudharabah tadi. Apa yang Cagamas buat tadi. Cagamas perlu beli secara tunai. Tak ada duit, terbitkan sukuk. Bank Negara Malaysia Sukuk Berhad tak ada tunai. Dia terbitkan sukuk. Sukuk itu namanya ijarah. Jadi hasil terkumpul duit dia tadi, dia akan beli aset Bank Negara Malaysia. Okey. Jadi inilah tugas Bank Negara Malaysia Sukuk Berhad. Okey, boleh baca kat situ. Kemudian Bank Negara Malaysia membayar sejumlah sewa ataupun keuntungan yang telah dipersetujui kepada siapa? Kepada SPV sepanjang tempoh sewaan. Jadi sewa tu siapa punya milik? Milik siapa lagi? Milik pemegang sukuk ataupun pelabur. Kenapa saya letak perkataan pemegang sukuk? Sebab bila awak baca buku bahasa Inggeris, awak jumpa bukan perkataan sukuk investor tapi awak jumpa sukuk holder. Sukuk holder. Jadi kat situ biasanya orang terjemah sebagai pemegang sukuk. Ataupun bolehlah kalau awak nak letak perkataan pelabur pun tak apa. Okey. Jadi sekarang kita nak tanya balik pada awak. Adakah Bank Negara Malaysia tak perlu aset tu? Dia perlu aset tu. Jadi apa yang berlaku apabila selesai ataupun tamat tempoh sewaan tadi ataupun berakhirnya tempoh matang sukuk tadi, berakhirlah tempoh sewaan, Bank Negara Malaysia Sukuk Berhad iaitu SPV akan jual semula aset itu kepada Bank Negara Malaysia. Bank Negara Malaysia akan bayar harga jualan pada nilai belian ataupun nilai prinsipal. Ikut apa yang telah dijanjikan oleh Bank Negara Malaysia. Kenapa dia bayar harga nilai asal ataupun nilai prinsipal? Sebab setiap bulan dia dah bayar sewa. Setiap bulan dia bayar sewa. Contoh yang dijual tadi, dijual contohnya 1 bilion. Ni contoh 1 bilion ataupun kita kata 500,000. Tapi sewaan itu contohnya 20,000 setiap bulan. Jadi Bank Negara Malaysia akan bayar 20,000 kepada Bank Negara Malaysia Sukuk Berhad. Itu adalah hak milik pemegang sukuk. Kemudian bila akhir sekali Bank Negara Malaysia Sukuk Berhad akan jual kepada BNM. BNM akan bayar seperti mana nilai yang telah dijanjikan dan biasanya adalah nilai asal lah. Contohnya kalau nilai tu tadi saya sebut tadi contohnya 1 bilion, okey dia akan bayar 1 bilion. Jadi 1 bilion itulah nilai harga sukuk yang perlu ditebus ataupun dibayar apabila pemegang sukuk menebus kembali sukuk-sukuk mereka. Okey, setakat tu boleh faham tak? Boleh tak? Puan, mohon Ya. ulang sekali. Yang mana? Yang yang penghujung tu BNM bayar harga prinsipal kan? Dia bayar harga prinsipal kepada Bank Negara Malaysia Sukuk Berhad tu sebab dia nak ambil aset tu ke puan? Ya, betul. Oh, okey. Sebab sekarang macam saya sebut awal tadi, aset tu masih diperlukan. Yang dia perlu adalah cash, nampak tak? Ni. Macam saya bagi contoh aircraft tadi. Adakah Mars tak perlu aircraft dia? Tak perlu kapal terbang dia? Dia perlu. Tapi apa yang menjadi keperluan dia pada ketika itu? Iaitu dia perlukan cash. Nak buat apa? Mungkin nak buat maintenance. Macam tu juga Bank Negara Malaysia. Kenapa dia perlukan cash pada ketika itu? Tak tahu, mungkin nak perlukan buat maintenance, nak buat apa yang bersifat segera. Tapi tak ada cash. Yang dia ada hanyalah aset. Jadi adakah dia nak jual aset tu? Dia tak nak jual asalnya. Tapi dia jual dan dia beli kembali setelah disewakan untuk tempoh masa 3 tahun contoh. Kenapa dia ambil masa tempoh 3 tahun? Sebab dia dah buat perangkaan, dia dah buat projection. Dalam tempoh 3 tahun setelah dia buat
penambahbaikan pada aset tersebut, dah buat maintenance, dah buat apa, maka dia akan dapat contohlah pulangan daripada aset yang dia dah buat, kita kata maintenance tadi atau sebagainya. Itu yang saya nak highlightkan lah. Macam tu biasanya untuk ijarah biasanya macam tu. Maksudnya biasanya ijarah tu berlaku disebabkan oleh suku ijarah tu biasanya pemegang, orang yang jual aset tu bukan nak jual aset dia. Dia lebih kepada dia nak jual aset itu untuk dia dapatkan satu jumlah tunai yang besar untuk dia buat sesuatu. Nanti awak akan lihat, awak akan belajar dalam sukuk, dalam bab produk sukuk. Saya akan highlight pada awak bagaimana kerajaan jual tanah, jual bangunan. Tapi bukan nak jual bangunan tu. Sebab apa? Itu adalah komplek pentadbiran, dia takkan jual. Tapi kenapa dia jual kepada SPV? Kerana dia nak dapatkan satu bentuk cash. Cash itu dia dapat dan dia akan cuba untuk selesaikan apa yang menjadi projection dia. Kemudian dia akan beli balik aset tu. Itu kaedah untuk kenapa kita menggunakan sukuk untuk mendapatkan cash dalam bentuk yang jumlah yang besar yang mana kita tak boleh dapat daripada bank. Bank tak akan bagi bilion-bilion ni. 1 bilion bank nak bagi? Takkan, tak boleh. Bank tak akan bagi 1 bilion. Tapi institusi boleh dapat dengan sukuk. Okey, ni banyak lagi ni. Bukan banyak, dia jadi 1, 2, 3, 4 sebab ada banyak produk. Okey, Islamic Negotiable Instrument kita ada 2, INIDS dengan NIDC. Okey, saya cuba macam mana nak fahamkan awak ni. Okey, Islamic Negotiable Instrument ataupun satu lagi NIDC. Okey, kita tengok dulu nama dia dalam bahasa Inggeris ni supaya kita mudah nak membezakannya. Okey, sekarang kita nampak INIDS. INIDS tu D tu deposit. Okey? D tu deposit, awak bear in mind awak, deposit maksudnya ada orang mendepositkan duit. Ada orang yang mendepositkan duit. Siapa yang mendepositkan duit? Mestilah surplus unit. Mestilah surplus unit. Siapa surplus unit tu? Surplus unit tu biasanya pelabur lah. Okey, setakat tu. Okey. Kita baca ni, kita tengok. Okey, dah faham dah sikit. Islamic Negotiable Instrument tu, okey, ada pihak yang mendepositkan duit, dia adalah surplus unit dan dia adalah pelabur. Okey. Sekarang, okey, kenapa perlu produk ni? Kenapa perlu produk ini? Okey, sekarang kita tengok. CJ yang mewakili sejumlah wang yang didepositkan oleh pelabur dengan bank penerbit yang akan dibayar semula kepada pelabur pada satu tarikh di masa hadapan pada nilai nominal campur dengan untung. Okey, nilai nominal ni maksudnya nilai prinsipal lah. Okey, pada tarikh matang, pelabur ataupun pemegang ini akan menyerahkan ini kepada bank penerbit untuk mendapatkan deposit campur dengan keuntungan. Ini juga boleh jual sebelum tarikh matang di pasaran sekunder pada harga diskaun. Okey, dia macam ni. Awak mendepositkan duit sebab dia adalah produk pasaran wang, dia ada aspek pelaburan. Awak boleh je deposit dalam akaun simpanan, tapi awak tak buat. Awak buat dalam INIDS. Okay, bila awak mendepositkan sejumlah wang tersebut sebagai bukti bahawa awak telah meletakkan wang itu sejumlah, contoh tak salah saya jumlah yang besar 50,000. Okey, 50,000 awak letak. Nanti saya check balik dalam satu artikel sepatutnya saya letak ni. Jadi kalau saya sempat nanti lepas habis kalau saya semak balik, tak salah saya jumlah dia ada jumlah yang minimum boleh diletakkan untuk INIDS. Dia bukan sikit-sikit. Bukan sikit lah. Jumlah dia besar, ratus ribu ni. Okey. Jadi diletakkan wang tersebut. Jadi sebagai bukti bahawa peletakan wang itu telah dibuat, maka pihak bank telah menerbitkan satu sijil yang menunjukkan bahawa awak telah mendepositkan sejumlah wang. Dan di situ juga dinyatakan berapa, maksudnya apa, di highlightkan tentang ada kontrak mudharabah lah di situ. Maksudnya siapa pelabur, siapa yang rabbul mal. Rabbul mal di situ adalah pelabur lah. Siapa pula yang mengusahakan modal tersebut? Iaitu bank penerbit lah yang akan mengusahakan. Jadi apa yang nak di-highlightkan di sini adalah
pada tarikh matang, pelabur ataupun pemegang unit ini akan menyerahkan unit. Okey, maksudnya kalau dia kata okey, unit sendiri tempoh matang dia contoh 3 tahun ataupun 1 tahun. 1 tahun lah 365 hari. 1 tahun. Okey. Jadi maksudnya masa kita pegang produk tu, kalau kita yang mendepositkan duit, pada ketika itu bila kita hold dia punya sijil tadi, kita hanya boleh dapatkan kembali duit kita apabila sampai tempoh matang. Maknanya bila kita pergi pada bank penerbit tu, kita tunjukkan dah sampai tempoh matang, hari ni tempoh matang dia. Kita akan dapat balik duit kita. Contohnya yang kita laburkan tadi adalah contoh 100,000. Saya letak perkataan ratusan 100,000. Maka kita akan dapat nilai prinsipal 100,000 bersama dengan untung. Sebab ia berasaskan kepada kontrak mudharabah. Okey. Andailah kata tiba-tiba tertera kat situ 365 hari baru boleh tebus. Ni sijil 365 hari baru kita boleh tebus. Tapi kita tak mampu nak tunggu sampai 365 hari. Walaupun tu duit kita tak boleh ambil macam tu saja macam kita ambil duit dekat bank, tak boleh. Sebab ini adalah perjanjian dengan bank. Ini adalah produk pelaburan. Maka kita maksudnya tak boleh tunggu. Tak boleh tunggu. Jadi bila kita tak boleh tunggu, maknanya kita boleh jualkan sijil itu kepada orang lain. Pada orang lain untuk dapatkan cash kita di pasaran sekunda dengan harga diskaun. Boleh faham tak? Okey. Ini adalah deposit yang kita depositkan kat bank dan kita dapat sijil sebagai bukti kita mendepositkan duit. Okey. Tapi kita ada satu lagi juga yang kita panggil sebagai negotiable Islamic debt certificate. Okey. Namanya adalah debt. Saya selalu nak bezakan di sini ni deposit. Ni debt. Debt certificate. Okey, sijil hutang. Maksudnya sijil hutang Okey. Jadi kat sini untuk sijil hutang ini dia diterbitkan berasaskan baik bisaman ajil. Okey, apa yang berlaku dalam negotiable Islamic debt certificate ni adalah satu, kita baca dulu saya nak dapatkan ni dulu. Satu dokumen yang diterbitkan oleh Islamic Bank untuk membuktikan yang sejumlah wang telah depositkan oleh penerbit NIDC untuk tempoh tertentu. Okey, dia depositkan duit juga ni. Tetapi penerbit NIDC bertanggungjawab untuk membayar pemegang NIDC sejumlah wang depositkan berserta keuntungan. Memandangkan NIDC berasaskan baik sama ajil, bank yang menerbitkan NIDC akan mengenal pasti aset yang nilainya sama dengan jumlah deposit. Okey. Sekejap Okey, dia macam ni. Sebab ini berasaskan pada baik bersama ajil. Yang ni berasaskan kepada mudharabah. Still juga sama, depositkan duit juga. Tapi apa yang berlaku adalah, dia macam ni dia terbalik sikit Okey, dia macam ni. Okey, sekarang ni contohnya saya mendepositkan sejumlah wang. Kita gunakan jumlah wang juga tadi 100,000 juga. Okey, saya telah mendepositkan wang sejumlah 100,000. Okey, apa yang berlaku adalah sebelum bank menerbitkan apa yang dipanggil sebagai NIDC, sekejap. Okey, sebelum NIDC diterbitkan, apa yang